Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Saya terima kasih kepada alumni, moderator, lagi-lagi yang Kong tu, orang belakang tabir kita. Orang belakang tabir ada kat depan punya. Tengok kat mana dia tadi. Okey, saya juga ingin mengatakan syabas kepada siapa-siapa yang ramai-ramai yang dah dapat join pada hari ini. Anda semua memang hebat. Saya nak tengok korang semua buat thumbs up macam ni. Semangat sikit. Ni saya tak nampak pun korang buat thumbs up ni. Semua orang kena buat thumbs up ni. Alhamdulillah. Ni semua orang hebat-hebat yang buat thumbs up ni. Alhamdulillah. Anda semua memang hebat-hebat. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Jadi saya tak pastilah saya dibagi 15 minit ke 30 minit untuk berucap hari ini. Jadi saya akan tunggu je. Izzatul cakap je, okey berhenti, saya berhentilah. Saya akan ikut cue Izzatul. Saya mulakan dengan satu soalan dengan satu soalan untuk semua yang ada kat sini. Sebab semalam masa kita buat dry run tu ada yang request certain things untuk saya buat dan saya akan cuba buat pada hari ini dan saya cakap dengan masa yang pendek ni saya akan cuba memberi impak yang terbaik kepada semua orang. Jadi soalan saya senang saja. Jika anda dibagi pilihan untuk memilih kegembiraan dengan kesedihan, anda pilih yang mana? Itu soalan umum. Soalan sebenarnya yang saya nak tanya adalah siapa yang berkuasa dalam hidup anda untuk menentukan pemilihan kegembiraan atau kesedihan itu? Itu soalan nombor 2 sebenarnya. Jika tidak faham nanti nanti tanya saya balik. Bang, tak faham lah soalan abang. Soalan abang ni soalan kebat ke soalan apa kan? Jadi saya nak you all take jawapan tu dan saya akan insya-Allah kembali lagi kepada sesi terakhir saya nanti. Saya akan bawakan itu balik. Okey. Okey, jadi kita sekarang dalam era COVID-19 ni dan kita tengok tahun 2020 impak dia terlalu teruk Bayangkan saja. Bayangkan saja daripada kampung saya sendiri, keluarga saya sendiri, saudara-saudara saya sendiri, hanya satu kampung yang kecil namakan Cun Darat pada tahun 2020 masa first kena impak PKP yang pertama, 34 keluarga kami terpaksa bantu setiap bulan untuk survive. Jadi ini bukan main-main. Jadi ini bukan main-main. Kehidupan seharian sudah berubah. Dan jika ni tahun 2021 masih ada lagi terpinga-pinga, ada perubahan ke dalam era COVID ni? Banyak berubah. Contohnya, kalau tidak saya akan bercakap dengan anda semua sekarang berdepan-depan. Tapi sekarang kita buat webinar. Kita hanya jumpa di dalam suasana begini. Jadi impak dia memang teruk sangat dan kalau siapa-siapa yang masih lagi belum faham, ada beberapa bisnes, banyak bisnes yang bungkus, lagi-lagi bisnes kapal terbang yang seangkatannya, bisnes-bisnes pelancongan hancur, banyak. Jadi kita tak mau cerita yang hancur, kita fokus kepada bisnes-bisnes yang meletup. Jadi bisnes-bisnes online, bisnes-bisnes yang memberi support kepada bisnes-bisnes online. Bisnes-bisnes ini yang mendadak-mendadak naik bisnes-bisnes apa-apa yang online tanya akan naik. Dan dulu-dulu tak berapa famous kerja-kerja baru, kerja-kerja yang tak nak terfikir. Apa nama kerja-kerja tu? Influencer, YouTuber. Tiba-tiba menjadi satu pekerjaan yang nyata. Kalau zaman saya dulu, YouTuber. Boleh ke kita dapat duit tanpa kita jual barang? Kita jadi influencer. Sekarang dah biasa. Jadi kalau kita tertinggal era ini, kita tidak faham lagi perubahan yang nyata kat dunia ini, kita akan tinggal zaman Walaupun saya dah masuk umur 60, saya terpaksa berubah jika saya nak relevan. Dan sekiranya anda-anda semua yang ada dalam kumpulan ini, anda-anda ingin nak berubah, nak memperbaiki diri sendiri, kena berubah. Okey? Jadi ramai yang kehilangan pekerjaan dan impaknya semua tu dah ada dan saya memberi saranan bahawasanya kita kena lebih berhatian apa-apalah bisnes online ni ke, cara WhatsApp ke, kalau WhatsApp ni dah kenapa ke, Facebook apa benda semua belajar. Walaupun kita dah berumur ke, teruskan belajar. Dan walaupun bisnes dia
biasa-biasa saja pun ya. Walaupun bisa dia tak ada guna dengan WhatsApp ke, tak ada apa, mula gunakan. Kalau tidak tahu bersistem, gunakan bersistem ya. Alright. Jadi selain daripada tu untuk kita boleh lestari, untuk kita boleh hidup di dalam era ini lebih baik ya. Tak kisah sama ada secara individu, secara keluarga, secara bisnes. Daripada tahun lepas lagi, saya dah beritahu semua orang, siapa yang sanggup dengar cerita saya kata kena kurangkan kos. Kurangkan kos. Kalau dulu kita makan di luar, sekarang kita beli barang, kita masak sendiri. Kurangkan kos. Ya, kalau kita dulu selalu nak pergi vacation tak boleh dah. Sekarang ni siapa-siapa yang tahu ikuti saya, selalunya korang tahulah saya pergi camping aja. Murah pun murah, ya, dan tenang pun tenang, sihat pun sihat. Jadi kat sini ya, tak kisah, tak semestinya perniagaan saja ya, kena cut cost. Antara perniagaan saya sendiri pun ada yang hampir-hampir tersungkur, ya, lagi-lagi dalam bidang oil and gas. Ya, berapa ramai antara kita yang kehilangan kerja dan berapa ramai yang kerja syarikat-syarikat tertutup. Sekarang ni pada tahun 2021 ni syarikat oil and gas saya sendiri saya terpaksa kurangkan lebih daripada 50%. Bayangkan berapa ramai yang kena buang kerja. Syarikat-syarikat kecil. Tapi berapa ramai yang kena buang kerja. Berapa ramai yang terpaksa dibentikan kerja. Dan kuncupan ekonomi hanya orang yang dalam bisnes tahu. Bila kuncupan ekonomi berlaku, semua orang kena jimat duit. Dari pandangan ekonomi tak boleh, kena berbelanja supaya bisnes lagi besar. Tapi untuk lestari diri sendiri, tanyalah, kita nak survive berapa lama lagi? Beras nak tahan berapa bulan lagi? Jadi kita kena berjimat cermat. Bukan pasal bisnes saja, bukan pasal apa. Dan kalau terpaksa dulu sewa bilik ke, duduk rumah sebiji, mewah walaupun bujang ke apa, mula berkongsi. Mula kongsi kos. Jadi cut kos ni ada ramai yang saya kenal sendiri, antara yang rapat dengan saya pun terpaksa balik kampung. Balik kampung nak cut kos. Tak mampu lagi nak duduk bandar-bandar, Seremban, Kuala Lumpur. Dah tak mampu dah. Saya sendiri sedang fikir nak balik kampung tidak ni. Saya sendiri tengah fikir. Kenapa? Nak cut cost. Dia nak cut cost ni tak ada guna. Tapi bang, saya tahulah berada SMS ramai yang kaya. Yang jutawan ramai berada SMS. Jadi dia pun cakap saya, bang, buat apa saya nak cut cost bang? Saya duit banyak, juta-juta. Tak, korang pun kena cut cost. Kenapa? Sebab ramai berada SMS yang kita kenal, batch-batch kita sendiri yang sedang susah. Jadi bila kamu cut cost, lebih-lebihan jutaan kamu tu, kamu boleh salurkan balik kepada budak-budak SMS yang memerlukan. Yang sangat-sangat memerlukan. Kalau saya nak bawa gambar, ada yang menumpang di masjid. Itu batch saya sendiri. Itu batch saya sendiri. Nah, jadi jangan ceritalah batch-batch yang lain-lain. Jadi yang berjuta-juta ke beratus-ratus ribu tu, tolong cut cost dan salurkan balik. InsyaAllah, saya percaya Saya percaya alumni kita pun sedang bertugas lumus untuk membantu lagi-lagi ahli-ahli alumni sendiri Dan jangan segan-segan, siapa-siapa yang ada kesusahan, lagi-lagi kalau tak cukup ke duit nak beli susu anak ke cucu ke, bagi tahu. Bagi tahu. Mungkin kita akan salurkan balik pada yang banyak-banyak duit tadi tu. So, cut cost tak kisah. Walaupun kamu memang banyak duit, cut cost untuk bantu kawan-kawan yang lain. Okey. Jadi kat situ tu saya juga disarankan kalau ikut topik pada hari ini. Jadi macam mana kita nak perbaiki diri kita di zaman-zaman macam ni, kerja kurang, peluang kurang Jadi satu daripadanya kita kena peka dengan perkembangan-perkembangan. Jadi antaranya saya dan tim saya sendiri pada awal tahun 2020 buat kajian. Jadi kita pun buat kajian, apa nak buat ni? Lagi-lagi PKP yang pertama, tak tahu nak buat apa. Mati akal, first time kena. Sekarang ni dah PKP yang ketiga kita kena langgar ni. Jadi kita sepatutnya dah fahamlah pergerakan-pergerakan dan apa nak buat. Tapi
Saya sendiri tengok, oh aliran pendapatan berbeza-beza. Jadi saya nak kongsikan sedikit tentang aliran pendapatan. Jadi sekiranya anda, tak kisahlah ya, bukan COVID-19 saja, ya, sekiranya kita jadi bagus lagi ke, atau lagi teruk lagi ke, mula peka kepada aliran pendapatan. Aliran pendapatan ni bukannya apa? Ya, saya percaya ya, sekiranya seandainya ya, saya sendiri ya, tidak ingat 20 tahun, 30 tahun dahulu, saya tidak peka kepada pendapatan pada waktu itu. Saya ingat impak dia teruk juga sekarang ni. Lagi-lagi umur saya 60. Siapa yang nak orang kerja umur 60 macam saya? Dah tak ada siapa nak dah. Ya? Tapi Alhamdulillah, sebab dulu, 25 tahun dulu, saya ada buat sedikit-sedikit, saya bantu kawan-kawan, ya, saya buat bisnes kecil-kecilan dan macam-macam untuk mendatangkan aliran pendapatan tanpa saya melihat bisnes itu sepenuh masa. Dan ada antaranya ya, siapa nak tahu lagi, saya adalah insya-Allah saya akan keluarkan buku, saya akan keluarkan macam-macam untuk berkongsi aliran pendapatan ini. Tapi pada hari ini, aliran pendapatan yang kita kena tekankan adalah aliran pendapatan yang online. Yang online ni pada saya paling mudahlah. Ya, you all ada internet, mungkin 100 lebih sebulan. Ya, siapa yang nak start berniaga umur 100 lebih sebulan, dan siapa ada handphone bidak, handphone pintar, anda dah boleh mula perniagaan online anda. Ya, tak semestinya, jangan fikir, jangan pening kepala. Alamak, modal berniaga kena ada puluh-puluh ribu. Ini semua zaman-zaman kita mewah dulu. Zaman sekarang kita gunakan apa yang ada untuk berniaga. Ya, saya akan tunjukkan nanti, tak ada produk pun boleh berniaga. Saya percayalah. Ya, yang lagi dua, Amy pun sanggup bantu you all lah. Ya, Abah Rizal kita pun sanggup bantu kita lah. Walaupun saya tua, saya panggil dia Abah Rizal lah, kena hormat dia kan. Ya, boleh bantu. Ya, saya akan tunjukkan macam mana sedikit ya cara-cara dia. Tapi saya nak tekankan kat sini ya, antaranya ya, research yang kami dah buat sendiri, tim saya sendiri dah buat dan dah menjadi ya, antaranya adalah YouTube. Ya, kami dah buat research, tidak kurang 12 revenue stream, aliran pendapatan daripada YouTube saja. Yang orang tahu apa dia? Jadi YouTuber lah. Wah, buat video banyak-banyak, juta-juta kan. Buat hype-hype sikit, viralkan benda apa semua. Jadi kat situ tu you all buat duit. Itu hanya satu daripadanya. Tapi ada lagi tak kurang 11 hingga 12 aliran pendapatan daripada YouTube saja. Antara kajian ni, saya latih seorang anak didik saya sendiri, baru setahun, Alhamdulillah. Orang cakap impossible, dia sendiri kecewa. Saya ingat lagi bulan 5 dia mengadu kat saya, coach, saya dah buat dengan coach 6 bulan dah, saya dapat RM1.25 USD. Saya cakap dengan dia, kamu lagi hebat daripada saya. Saya ni dah umur 60. YouTube tak bayar pun sesin. Ya, ni kita ambil gambar, masuk upload, YouTube tak bayar kita sesin pun. Tapi dia dapat RM1.25 USD. Alhamdulillah, pada bulan lepas ya, dia baru cecah 200 USD. 230 lebih macam itulah USD sebulan. Itu hanya jadi YouTuber. Dan daripada semua 12 aliran pendapatan tu, buat secara part time, alhamdulillah, ya, pendapatan dia antara ya, paling rendah 3,000 hingga 8,000 sebulan, umur 23. Jadi kat sini saya lihat ya, jadi pastikan peka pada online. Apakah aliran pendapatan dia kat situ? Gunakan apa yang ada. Jangan give up ya, jangan give up. Okey, jadi selain daripada tu, apa yang you all boleh buat? Sebab masa mencemburui kita, ya. Saya ada lagi 2 topik yang saya nak bawa kat sini. Jadi saya cepatkan sedikit. Boleh kontak saya nanti, boleh check dengan alumni ke apa untuk dapatkan saya punya nombor ke apa, dan boleh juga Facebook saya Roslan Fendi, boleh cari Naga Purba, saya punya channel YouTube. Sesen pun YouTube belum bayar lagi saya. Saya gagal lagi dalam tu. Ya, harap-harap korang semua support, boleh SMS ya, dan kita akan buat sama-sama. Tapi topik 2 terakhir yang saya nak bincangkan ataupun nak kongsikan dengan korang adalah ya, dropship dan affiliate. Ramai di antara kita cakapkan,
Dropship, affiliate samalah. Dia ada perbezaan dia. Ya, dia ada perbezaan dia. Bukan semua orang boleh menjual. Bukan semua orang boleh bercakap. Bukan semua orang. Saya nak bercakap macam ni pun, saya ingat 20 tahun kot berlatih. Baru boleh cakap macam ni. Baru boleh senyum macam ni. Ya, bukannya apa. Siapa yang kenal saya di sekolah menengah sains dulu, saya sepatah 2 kata saja. Ya, dia beep, beep, beep. Itu je saya boleh cakap. Masa kat SMS dulu. Lain dia tak boleh cakap. Semua censored. Nak cakap sekarang pun malu ya. Jadi itu je saya boleh cakap. Tapi sekarang alhamdulillah train diri saya dan macam ni. Jadi saya balik pada dropship dan affiliate. Jadi saya pasti ramai antara kawan-kawan kita sendirilah yang ada produk. Jadi kita boleh buat dropship untuk diorang. Kita boleh buat sistem manual, kita boleh buat sistem online ataupun automation. Boleh. Ada di antara kawan-kawan kita mungkin ada dropship, dia buat automation. Boleh. Ya. Dan saya kenal suri rumah tangga, kelak saja, dia punya pendapatan daripada dropship alone. Ya, antara 4 hingga 5 ribu. Bukan jualan, pendapatan. 4 hingga 5 ribu. Itu yang saya buat tadi benda-benda ni. Apa salah orang tak buat? Tapi dia ada rahsia dia kat situ. Banyak orang buat dropship, 1 produk, 2 produk, 3 produk. Letih, dia kata. Malas lah. Ya. Orang-orang ni orang-orang yang susah. Dia tidak faham malas. Dia tidak faham. Macam kita sekarang lah, tengah susah ni. Ramai tak ada kerja. Ramai buntu. Tak tahu apa nak fikir semua. Tapi harap-harap internet ada. Cari, pinjam, kongsi. Tak kisahlah macam mana. Tapi cuba cari. Jadi dropshipper ni adalah satu daripada ni yang you boleh buat duit. Tapi you kena pandai lah. Kena menjual di Facebook, WhatsApp, rajin. Dan produk yang di carry tak kurang daripada 20. Dan dia online hari-hari. Lepas maghrib sampai tidur pukul 11. Ini kerja. Ini usaha. Ya, saya ingatkan semua orang, usaha itu adalah kewajipan kita. Kita kena usaha. Rezeki bukan milik kita. Rezeki Tuhan. Milik Tuhan. Jadi jangan sibuk-sibuk jumpa saya. Wah, saya dah rajin ni lah. Tapi saya masih belum lagi dapat. Itu nanti last topik saya akan cerita. Macam mana nak lepaskan yang last tadi tu. Dah kerja usaha macam rak pun masih belum lagi berjaya lagi. Ya. Jadi kat sini jadi dropship adalah satu daripadanya. Tapi dropship ni kena ada orang yang kat depan. Dia kena pandai bercakap, dia kena pandai convince orang dan ada antaranya kena simpan stok. Dia nak dapat duit lebih banyak, dia beli benda ni, dia bayar kat orang-orang yang bagi produk ni dan dia kena ada simpan stok pada orang tu sendiri. Sebab saya pun pernah test benda ni, di mana saya keluarkan duit sikit, diorang akan hantar. Saya yang untung dia, saya tak simpan stok, diorang sendiri yang hantar. So, apa bezanya dengan affiliate? Dia beza dia, dropship itu hard sell. Hard sell ni kita kena jual. Kawan-kawan, jumpa kawan-kawan, saya ada jual produk ni macam ni kat online kan, kita bagi tahu kita produk ni, tolong jumpa kat sini ni. Dia yang buat COD lah, dia yang buat itulah, itu tu dropshippers ya. Tapi kelebihan dia apa? Modal kita kecil. Dan kita memang tak simpan stok, kita memang tak hantar barang. Itu dropshippers. So apa bezanya dengan affiliate tadi? Affiliate dia soft sell. Tak ada siapa tahu kamu jual. Contoh dia macam ni lah. Saya cakap kan, saya ada seorang minta maaf lah, saya tahu nama dia Ahmad Faris pun sebab dia tulis nama dia Ahmad Faris kat dia punya gambar sekarang kan. Tidak tapi dia kong je. Kan? Cara soft sell macam mana? Affiliate. Saya promosikan. Ya. Saya cakap, saya ada seorang kawan yang dia sangat berjaya dan dia adalah servis-servis online ni tadi. Nama dia Ahmad Faris. Siapa-siapa yang nak tahu tentang dia, ini link dia. Saya tak jual apa-apa pun. Nampak tak? Tapi link tu sebenarnya saya dah kongsi dengan Kong. Kong dah tahu dah link tu untuk saya punya affiliate. Siapa-siapa beli je kat situ, siapa-siapa ambil je servis dia, 10%. Nah, itu beza affiliate. Jadi jangan cakap yang you all kena, saya kena belajar ilmu menjual. Kalau ada siapa yang ada masalah nak menjual tu, jumpa saya boleh, insya-Allah. Saya boleh cerita lah, saya boleh kongsi nak menjual. Itu kerja saya sebenarnya. Daripada orang yang malu, tak tahu boleh bercakap. Sampai sekarang, kerja saya menjual aja kerja. Ni saya tengah buat sekarang ni pun, apa saya buat ni? Saya tengah menjual idea. Jadi kerja saya menjual hidup saya. Jadi kat sini ada perbezaannya, dropship dan affiliate.
Alhamdulillah, kalau korang tak faham lagi, boleh ikut saya, boleh tanya saya, ya, boleh chat dengan semua orang. Itu antaranya, ya. Okey. Jadi itu beza antaranya. Okey, ni topik yang terakhir. Ya, topik yang terakhir ni sebab semalam Kak Amy korang coach. Ni macam mana? Orang tak bersemangat ni. Aduh, saya cakap. Tak apa. Saya fikirkan macam mana saya nak buat. Jadi saya pun terfikir. Itu yang saya tanya. Ya, jika diberi pilihan, anda pilih gembira atau bersedih? Ya? Jawab sendiri. Tak payah jawab kat saya. Ya? Soalan sebenarnya pada saya, siapa yang berkuasa ya, di dalam kehidupan anda sendiri untuk memilih gembira atau bersedih? Siapa yang berkuasa? Itu soalan saya. Tak faham? Okey, boleh jumpa saya face to face. Boleh jumpa saya online dan boleh buat macam-macam. Last topik saya nak bincangkan ataupun saya nak kongsikan pada hari ini adalah power of doa. Saya bukan ustaz, jadi yang saya sibuk tanya, Abang Rostam ataupun Pak Cik Rostam. Ya, ada di antara korang boleh panggil saya Pak Cik. Atuk pun boleh. Jangan ingat saya ustaz. Saya bukan ustaz. Tapi saya dah banyak berkongsi tentang power of doa. Jadi kita dah berusaha gila-gila kot. Tapi berat betul nak masuk rezeki tu. Jadi kita kena berdoa. Mudah je. Asas dia mudah ya. Mungkin saya salah, tolong betulkan. Tapi nombor satu asasnya adalah minta ataupun berdoa. Saya akan cakap pelan-pelan. Minta, ya, sila tulis ya, atau berdoa hanya pada Tuhan. Ya, hanya pada Tuhan. Jangan sibuk nak minta dengan kawan dan apa semua, tak. Hanya pada Tuhan. Nombor dua, percaya bahawasanya ya, jika Tuhan izinkan, jika Tuhan mahu, dia boleh bagi apa-apa yang korang doakan itu. Dia mampu bagi. Jadi you kena percaya 100%. Banyak orang fikir, alamak, satu tu mudah kot, dua lagi mudah kot. Sebenarnya, bila ikut turutan nanti sampai nombor tiga adalah yang paling susah. Apakah nombor tiga itu? Ya, kamu kena bersedia menerima apa yang kamu minta tu. Aduh, takkanlah saya berdoa, saya minta dengan Tuhan, saya percaya Tuhan boleh bagi, saya tak boleh terima. Saya bagi contoh bodoh saja sebab masa mencemburui kita. Ya, contoh kita berdoa lah. Ya, Tuhan, saya nak sebiji Mercedes pada tahun 2021. Ya, takkanlah tak boleh terima, Tuhan nak bagi. Ya, pada siapa-siapa yang bawa Mercedes, bukan repair ya, bukan repair. Dia punya maintenance bulanan pun dah berapa. Tanya siapa yang ada Mercedes. Dia punya road tax setahun berapa. Kita mungkin belum mampu nak bayar deposit. Kita mungkin mampu nak bayar bulan-bulan. Tapi mampu ke bayar dia punya maintenance dan segalanya? Tak semestinya lagi. Itu sebabnya nombor 3 tu kita gagal. Kita ingat kita nombor 3 tu paling senang. Boleh accept, no problem. Itu baru yang saya cerita. Bila bawa Mercedes, dah perompak-perompak pula ikut hulu hilir kan. Lagi-lagi tahun 2021. Ini bawa Mercedes kaya ni. Jam Rolex ni, kena potong tangan ni. Dah kena ada bodyguard pula. Duduk sebelah dalam Mercedes tu. Tapi bos kan, takkan ada bodyguard je, kena ada driver. Nampak? Ya, saya harap korang faham ya. Nombor 1, kita mintanya pada Tuhan. Jangan minta dengan busut, jangan minta dengan siapa-siapalah yang kat luar sana tu ataupun jumpa dengan saya. Bang. Minta pada saya tak. Doa pada Tuhan ya, doa pada Tuhan. Nombor 2 ya, percaya, 100% percaya. Ya, Tuhan boleh. Dan nombor 3 ya, kita kena bersedia menerima apa yang kita minta tu. Alright, ya. Boleh tengok ya, boleh tanya saya lebih. Dan keempat, yang terakhir ni adalah cara kita berinteraksi dengan Tuhan adalah direct. Ini kepercayaan saya. Mungkin orang lain cakap tidak, ya. Mungkin orang cakap tak, saya belajar lain. Ya, siapa-siapa nak berdoa pada Tuhan kena melalui saya. Sebab saya adalah, ya, kalau bahasa Jawa tu Gusti Allah.
Ya, jadi semua orang yang nak berdoa tu kan melalui saya. Wah, minta maaf lah, saya tak setuju. Ya, kita berdoa pada bila-bila waktu. Kita berdoa pada bila-bila masa. Lagi-lagi kita sedang susah. Ni ya, duduk di kampung, selai sepinggang, duit dah tak ada. Tak kena tunggu sembahyang baru berdoa. Tak, sekarang ni berdoa. Oh, tak nak tadah tangan. Siapa suruh? Dalam hati berdoa. Sincerely berdoa. Dan cuba untuk 40 hari berturut-turut. Dan balik pada saya dan tanya, kenapa saya dah doa pun saya tak dapat lagi? Nanti saya akan terangkan lagi. Masa mencemburui kita, jadi takat itu saja. Nur Izzatul. Huda. Huda kan? Ya, bang. Saya dah panggil kamu Huda. Tu nama Nur Izzatul. Macam Kong ni. Saya dah panggil Kong. Tak nama Ahmad. Okey, saya serahkan balik kepada kita penyapa. Saya mohon minta maaf kalau bahasa saya terkasar. Saya minta apa Jadi thumbs up again. Semangat sikit budak-budak SMS. Budak-budak SMS, come on. Bagi support the next speaker Bagi support. Alright. Okey, terima kasih Abang Rustam.